kerajaan Madanun, kerajaan yang dikatakan oleh ramai luar tabi'i. Bukan saya kata, ramai orang lain berkata. Kita yang dianggap terbaik, yang kita tawarkan untuk rakyat Selangor, dan dengan harapan bahawa rakyat Selangor akan keluar beramai-ramai dan memberikan sokongan yang padu agar semua calon Pikatan Nasional akan terpilih masuk ke dalam Dewan Undangan Negeri Selangor yang akan datang ini, insya-Allah. Boleh atau tidak? Mesti boleh. Sebab itu proses untuk membuat pilihan ini bukan mudah. Dia telah mengambil masa yang agak lebih panjang daripada biasa. Al-maklumlah, pilihan raya yang akan kita hadapi ini adalah pilihan raya juga menjadi penentu kepada kepimpinan bukan saja kerajaan di peringkat negeri, tetapi juga kerajaan di peringkat Putrajaya. Sebab itu kita mengambil beberapa masa untuk meneliti dengan sedalam-dalamnya nama-nama calon-calon yang telah pun dikemukakan oleh semua parti-parti berdasarkan kursi-kursi yang telah pun kita rundingi lebih awal. Dan saya nak menyatakan setinggi-tinggi terima kasih kepada kepimpinan parti-parti daripada PAS, Bersatu dan juga Gerakan yang telah pun mencapai kata sepakat tentang pembahagian kursi bukan saja di Selangor tetapi di seluruh negeri-negeri yang akan diadakan pilihan raya negeri ini. Ini menunjukkan bahawa hubungan kerja antara pimpinan parti-parti dalam Perikatan Nasional ini cukup mantap, kokoh, mengambil kira akan kepentingan parti secara khasnya dan kepentingan rakyat secara amnya. Dan sebab itu dia memerlukan persefahaman yang cukup tinggi. Dan dengan keputusan yang kita akan umumkan pada malam ini, ia bukan saja diharapkan diterima oleh ahli-ahli parti kita secara terbuka, dengan mengambil kira bahawa inilah yang dikatakan yang terbaik. Sama ada yang bertanding itu adalah datang daripada Parti Bersatu, kemenangan Parti Bersatu dan calon Bersatu adalah kemenangan kepada Perikatan Nasional. Ataupun dia datang daripada PAS, kemenangan PAS adalah kemenangan kepada Perikatan Nasional. Dan juga daripada Parti Gerakan, kemenangan mereka juga adalah kemenangan kepada Perikatan Nasional. Sebab itu menjadi satu tanggungjawab dan kewajipan setiap ahli-ahli parti terutamanya menentukan bahawa setiap nama yang akan saya umumkan nanti mestilah diterima dengan sebaik-baiknya, tanpa ada rasa prasangka, tanpa ada rasa kecewa, adakah? Tanpa rasa gundah gulana, tapi diterima atas niat dan nawa itu yang baik. Karena mereka-mereka ini walaupun terdiri pada pemimpin yang kita telah pilih, kita juga berhadapan dengan satu masalah. Masalah kita bukan apa, karena di kalangan ahli-ahli parti-parti komponen Perikatan Nasional bukan main ramai yang layak menjadi calon, yang juga saya fikir kalau kita tawarkan pada mereka, mereka juga boleh menang dalam PRN di Selangor ini khususnya. Betul tak tidak? Siapa di sini nak jadi calon, angkat tangan. Itu dia. Ini semuanya semua akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bila sampai masa dan ketikanya. Bila katanya kamu akan jadi calon, kun fayakun, insyaallah.
Sebab itu ini adalah satu perkara yang pokok. Karena kalau di kalangan pimpinan dan juga ahli-ahli parti keseluruhannya menerima keputusan yang telah dibuat oleh pucuk pimpinan parti, bukan saya seorang. Pucuk ni maknanya ramai-ramai pemimpin yang ada dalam Perikatan Nasional yang telah menghalusi latar belakang mereka, kesesuaian mereka, pengalaman mereka, penerimaan mereka daripada kalangan masyarakat dan pelbagai-bagai perkara lain. Maka sewajarnya lah kita tidak bertanya dan bersoal jawab terlalu banyak. Terima sajalah dengan niat dan nawaitu kita yang baik. Boleh ataupun tidak? Saudara sekalian, dalam kita membariskan mereka-mereka ini nanti dan akan diumumkan sebentar lagi, kita mengambil kira tentang perkara yang paling induk, iaitu masalah yang kita nak hadapi ialah masalah rakyat yang ada di negeri Selangor ini, tentang soal nasib mereka, tentang apa yang kita nak perjuangkan untuk mereka, bukan untuk diri kita walaupun kita wakil rakyat. Kita perjuangkan nasib mereka yang memerlukan pembelaan, hidup mereka yang belum lagi pastinya selesa, malahan sebahagian besar mereka berada dalam keadaan yang agak begitu daif. Ada yang miskin, malahan ada miskin tegar di bandar, kerana Selangor adalah satu negeri yang mana sebahagian besarnya penduduk adalah penduduk di bandar dan juga pinggiran bandar. Kita memilih mereka ini, kita yakin dan percaya mereka yang menjadi juru bicara, bukan duduk dalam dewan diam diri dan tak berkata apa-apa, tetapi yang akan bertekad dan azam, karena ini adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Amanah yang Allah berikan, dan rakyat gunakan undi mereka untuk memberikan amanah dan tanggungjawab kepada kita yang dipilih ini. Maka kalau kita gagal untuk menunaikan amanah dan tanggungjawab itu, hadapilah Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dipersoalkan apa yang kamu buat terhadap orang-orang yang kamu pimpin di bawah. Jadi saudara berat, nampak macam hebat, apalagi dipanggil daripada yang berbahagia kepada yang berhormat. Ini tidak harus menjadikan kita riak dan sombong, kerana kita terpilih di kalangan ramai dan kita dipilih oleh rakyat yang banyak yang mengharapkan sesuatu untuk memperjuangkan masalah mereka. Dan masalah mereka hari ini, saudara, amat banyak sekali. Saya boleh berbicara sampai ke subuh kalau nak diperkatakan satu persatu, dan lambat nak diumumkan nama calon kalau begitu halnya. Saya sebutkan begini ialah kerana negara kita sekarang ni macam mana? What happened to Malaysia? Bila mana PRU yang lalu, bulan 11 yang lepas, maka terbentuk sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Madani. Ya. Kerajaan Madanun. Kerajaan yang dikatakan oleh ramai luar tabi'i. Bukan saya kata, ramai orang lain berkata. What has happened to this government? The so-called unity government. Kerajaan perpaduan. Betulkah mereka bersatu padu? Jawabnya, tidak. Dalam mereka nak bertanding menawarkan khidmat kononnya kepada rakyat Selangor dan seluruh negeri-negeri yang 6 yang juga akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Mereka kata mereka nak menegakkan kerajaan, sebuah kerajaan yang baik. Apa baiknya yang ada pada hari ini? Kerajaan yang efektif. Berkesankah kerajaan pada hari ini? Kerajaan yang prihatin tentang masalah rakyat. Betulkah begitu? Apa yang telah pun mereka buat selama hampir 8 bulan? Mereka duduk di Putrajaya, elak, tak ada apa-apa pun. Saya nak tanya saudara, sebut satu saja perkara yang boleh kita banggakan. Ada?
Ada? Tak ada. Saya fikir orang-orang di Putrajaya termasuk yang namanya Anwar Ibrahim sedang menonton dengan live yang kita lihat pada malam. Biarkanlah supaya dia dengar. Jangan duduk di atas kursi empok di Putrajaya dan lena. Sudah lebih 7 bulan tak buat apa-apa. Rakyat menderita. Saya membaca banyak berita-berita yang tidak baik. Malahan saya turun ke bawah untuk menyaksikan sendiri isu dan permasalahan rakyat marhin biasa yang masih hari ini berhadapan dengan isu untuk mencari makan sesuap nasi untuk anak dan keluarga mereka. Saya melihat video yang telah pun ditularkan, di mana diperlihatkan ramai peniaga-peniaga duduk di warung tapi tidak ada seorang pun datang untuk berniaga dengan mereka, membeli barangan mereka, membeli bahan yang dikeluarkan dan dijual oleh mereka. Senyap sunyi di sebahagian tempat, seolah-olah tidak ada orang kata pihak yang berminat untuk datang berlanggan dengan mereka, kerana mereka semua berhadapan dengan masalah. Kita berhadapan dengan masalah kemiskinan, dan di Selangor kemiskinan bandar. Selepas kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang mengharungi negara dan juga dunia 3 tahun yang lepas, masalah besar. Alhamdulillah, Pikatan Nasional dengan berkat dukungan rakyat pada waktu itu telah dapat membantu memulihkan keadaan. Hari ini kita berhimpun dalam keadaan yang lebih selamat dan ekonomi kononnya sudah boleh bermula semula. Tapi hakikatnya kesan daripada permasalahan itu ialah ramai yang sudah jatuh miskin. Dulu dikatakan B40, ada satu pihak yang membuat kajian mengatakan sudah jadi B61. Tak tahulah kalau hari ini satu lagi kajian dibuat mungkin sudah jadi B60, 5 atau B70. Apa makna itu? Bermakna kerajaan yang ada pada hari ini tidak mengambil apa-apa langkah yang berkesan untuk membela nasib rakyat, menolong mereka yang susah, yang tidak mempunyai pendapatan, ringgit yang jatuh, bahan-bahan makanan yang makin mahal, dan pelbagai-bagai isu yang lain.